Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan teruskan dengan video subtopik 7.3 iaitu luas poligon. Okay, ini adalah salah satu subtopik daripada tajuk kita yang ke-7 iaitu geometri koordinat. Okey, kita tengok dulu standard pembelajaran, maksudnya apa yang perlu kamu kuasai di sini. Okey, di sini ada 7.31 menerbitkan rumus luas segitiga apabila koordinat setiap bucu diketahui. Yang ini cikgu nak kamu refer buku teks untuk terbitkan, okey. Cara untuk menerbitkan rumus. Okey, untuk video kali ini cikgu akan terus kepada 7.3.2 sehingga menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon. Okey, kita terus kepada formula. Okey, kalau 7.3.1 kamu menerbitkan rumus. Rumus apa yang diterbitkan? Ini adalah rumus luas segitiga. Okey, kalau kita perhatikan, kita ada banyak sebenarnya formula untuk mencari luas segitiga. Okey, ya, tetapi ini bagi geometri koordinat, kita akan gunakan formula yang melibatkan titik ataupun koordinat. Okey, kalau kamu perhatikan di sini, dia bagi titik-titik yang diberi adalah dalam bentuk koordinat. Jadi, kita akan gunakan formula yang berkaitan dengan koordinat. Okey, so cuba tengok formula yang diberikan di sini. Okey, luas segitiga ABC sama dengan setengah. Darabkan dengan, okey, ini adalah tanda modulus. Ini menunjukkan yang nilai di dalam ini sentiasa positif. Okey, kenapa sentiasa positif? Kerana luas. Okey, luas tiada nilai yang negatif, betul? Luas hanya ada untuk nilai yang positif sahaja. Jadi itu sebab dia perlu adakan modulus di sini. Okey, dan untuk kamu perhatikan di sini adalah titik pertama. Kalau tengok X1, Y1, kita letakkan titik pertama, titik kedua, titik ketiga dan kembali kepada titik pertama. So, ini formula dia. Okey, kalau kita ada 4 titik, contohnya untuk formula segi 4, maksudnya kita akan ada 5 lajur di sini. Okey, ini ada 4 lajur, kalau segitiga ada 4 lajur. Okey, kalau logiknya, kalau kita segitiga kita ada 3 bucu, betul tak? So, ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Kemudian, kalau kita tak pergi kepada titik yang pertama tadi, maksudnya segitiga itu terbuka macam ni lah. Jadi, kita perlu tutup segitiga tu. Itu sebab kita perlu tulis juga titik yang pertama dengan terakhir ni titik yang sama lah. Okey. Dan anak panah yang penuh ni, ini menunjukkan dia positif. Anak panah yang dotted line ini adalah negatif. So, kita darabkan mengikut formula yang diberikan. Okey. So, cikgu tunjukkan macam mana nak jawab soalan melibatkan mencari luas. So, di sini ada contoh. Kamu boleh refer contoh dalam buku modul. Tapi cikgu terus kepada soalan nombor 2. Okey, soalan dia perlu cari luas. Jadi, kita terus kepada soalan luas. Luas KLM sama dengan setengah darab. Okey, setengah darab. So, kita akan tuliskan titik yang pertama 51, titik yang kedua negatif 38, titik yang ketiga 26. Titik yang pertama, kembali pada titik pertama iaitu 5, 1 dan tutup. Okey, so kat sini kita perlu darabkan dia secara mengiring macam tu. Kita darab, ini darab. Okey, so yang warna biru ni adalah nilai yang positif. So, kita terus salin saja yang lain. Darab 5, darab 8 tambah negatif 3 darab 6 tambah 2 darab 1. Okey, kemudian
kita akan tolakkan. Okey, yang ini kita akan tolakkan. Jadi cikgu gunakan warna purple ni kita akan tolakkan. So sama ada kamu nak ikut formula yang di atas ataupun terus kamu tolakkan. Tolak -3 darab 1 tolak 8 darab 2 tolak 6 darab 5. Okey. So boleh juga buat cara macam ni. Okey, kemudian kita akan permudahkan menjadi apa? 5 darab 8 40 tolak 6 darab 3 18 tambah 2. Okey. Tolak -3 jadi tambah 3. Tolak 8 darab 2 jadi -16. Tolak 30. Okey. Jadi kamu pun mudahkan dia dan dapatlah jawapannya dalam unit kuasa 2. Okey. Dalam unit kuasa 2. Jadi kamu selesaikan ini, dapatkan nilainya. Boleh? Okey, itu contoh kalau diberi luas segitiga. Okey, kalau soalan yang kedua ni adalah untuk mencari luas sesi 4. Okey, sesi 4 caranya sama sahaja. Okey, caranya sama sahaja. Kalau diberi mana-mana sesi 4 dan diberi dalam bentuk koordinat, kita boleh cari luas menggunakan formula. Okey. So caranya sama saja. Kat sini ada peringatan ya. Pastikan koordinat disusun mengikut tertib. Okey. Jadi cikgu pergi pada soalan nombor 2 nak cari luas. Luas sama dengan 1/2 darab. Okey, so kita teruskan dengan titik kita. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat dan kembali ke titik pertama. Okey. So, kita darabkan. Ini darabkan. Okey. Jadi, awak buat macam biasa. Darabkan. Okey. Darab. Okey, kalau cikgu ikut formula tadi. Ikut formula kita darabkan. Contohnya, cikgu terus darabkan kat sini. 3 darab 6. 3 darab 6 adalah 18. Tambah, kita kurungkan dia. Tambah 4 darab 5, 20. Okey. 2 darab -4, -8. Okey. 1 darab -1, -1. Tolak. Okey. Tolak, buka kurungan dan dalam kurungan ni kita akan tambah. Okey. So, bahagian mana yang perlu ditambah? Bahagian yang ini. Tukar sikit warna biar nampak. Okey, yang ini kita akan tolakkan yang ini. Oh, cikgu silap. Cikgu pun boleh silap ya. Okey. Salah ni. Kat sini adalah anak panah cikgu salah. Okey, kejap. Balik semula. Okey, anak panah tadi. Okey, anak panah kita macam mana? Ini dahulu, ke bawah dahulu. Itu sebab tadi cikgu terangkan pastikan koordinat disusun mengikut tertib dan cara kita nak baca pun ikut tertib dia. Jadi di sini, ini ke bawah. Ingat ingat. Ke bawah barulah kita tambah. Okey, semula Okey, nanti skip yang itu. Setengah darab -1 darab 4 jadi -4. Tambah. Okey, tambah. 6 darab 2, 12 tambah 5 darab 1, 5 tolak 12. Okey. Tolak. Okey, yang ini kita akan tolakkan. Okey. Yang warna hijau kita akan tolakkan. Jadi, 3 darab 6, 18 tolak ataupun kat sini kita dah letak tolak jadi yang lain kita akan tambah. Tambah 20
Okey, tambah negatif 8, jadi tambah negatif 8 jadi tolak 8 lah. Okey, dan sama juga konsep yang ini, tolak 1. Tutup kurungan dan permudahkan. Jadi di sini kita permudahkan dia. Okey, cikgu tak ada kalkulator sekarang ni. Jadi kamu perlu permudahkan dan letakkan dalam unit kuasa 2. Okey, unit kuasa 2. Boleh? So, step dia simple saja tapi kadang-kadang boleh mengeliurkan macam tadi kesnya. Okey. Jadi kalau kamu praktis banyak soalan, mungkin kamu akan biasa dengan step tersebut. Okey, jadi kita terus kepada cikgu cuba tunjukkan cara saja. Kamu boleh cuba tengok contoh dan sendiri buat. Okey? Buat sendirilah. Okey, jadi cikgu terus kepada latihan yang seterusnya. Ini latihan terakhir untuk soalan menyelesaikan masalah. Kita pergi satu demi satu. Okey, satu demi satu. Okey, tengok dulu soalan nombor 1. Okey, selesaikan soalan berikut. Okey, bucu-bucu sebuah segitiga ialah, okey, diberi bucu-bucunya A, B dan C. Okey, ini segitiga. Okey, diberi luas. Okey, nampak tak maklumat yang diberi? Luas segitiga A, B, C ialah 20 unit square. Hitung nilai-nilai R yang mungkin. Maksud di sini ada banyak nilai. Nampak tak? Kalau kamu baca soalan, kemungkinan kamu akan dapat lebih daripada satu nilai R. Okey, jadi kalau maklumat yang diberi adalah luas, maka kita akan gunakan formula luas. Okey, so formula luas ni adalah setengah darab modulus dan kita akan letakkan titik-titiknya iaitu titik 1R. Titik yang kedua 37, titik ketiga 51 dan kembali kepada titik 1R. So ini akan sama dengan nilai luas yang diberi iaitu 20. Okey. So step yang sama dengan tadi ke bawah. Ke bawah ini kita tambah. Kemudian ke atas kita tolakkan. Okey, jadi kita mulakan step kita. Setengah. Okey, setengah ni kita boleh bawa terus ke sebelah kiri. Okey, bawa terus ke belah kiri dia akan jadi 40 lah. Okey, 2 tu. So yang lain kita akan darabkan macam biasa. So 1 darab 7, 7 tambah. Okey, cikgu akan buat ni dulu nampak yang tambah dulu. 3 darab 1 tambah 5 darab R, 5R. Nampak Okey. Tolak. Okey, yang warna hijau pula. Yang warna hijau 3 darab R, 3R. Tolak 5 darab 7, 35. Tolak 1 darab 1. Okey, so kita tutup kurungan kita yang modulus tu. Ini sama dengan 40. Sebab apa 40? Sebab cikgu dah bawa dah 2 ni ke sebelah kiri. Okey, jadi hilanglah dia sebelah kanan. Jadi sebelah kiri dah hilang. Sebelah kanan jadi 40 lah. Darab Okey, so sekarang kita permudahkan. Bila permudahkan, kamu akan dapat berapa? Kita permudahkan. Ini 10. Okey, 10. Okey, 5 tolak 3R sama dengan 5 tolak 3R sama dengan subhanallah 2R, betul? Tambah 2R. Okey, negatif 35 tolak 1 jadi negatif 36. Okey, so 10 dengan 36 pun boleh pemudahkan lagi tapi tunggulah cikgu selesai pemudahkan sedikit. Sebahagian dahulu. So ini sama dengan 40. Okey. So sekarang kita akan hilangkan tanda modulus ni. Okey, tanda modulus ini kita perlu hilangkan. Maksud kita akan buka tanda modulus itu dan ingat bila kita buka tanda ini sebelah kanan dia akan jadi tambah tolak 40.
Okey, bila kamu dah buka tanda modulus, jangan lupa letakkan tanda tambah tolak 40. So, di sini akan dapat 10 tambah 2R tolak 36 sama dengan plus minus 40. So, di sinilah kita akan pecahkan dia kepada dua persamaan, iaitu persamaan pertama 10 tambah 2R tolak 36 sama dengan positif 40, atau satu lagi kita boleh jadikan dia 10 tambah 2R tolak 36 sama dengan negatif 40. Okey, jadi permudahkan, kamu akan dapatkan apa nilai R-nya. Okey, so ini pun sama, permudahkan, dapatkan apa nilai R-nya. So, nampak di sini, bila soalan dia tanya mengenai nilai-nilai R yang mungkin, bermaksud itulah sebenarnya clue bagi jawapan kamu. Jadi, kamu mungkin akan dapat lebih daripada satu nilai R. Jadi, hati-hati bila ada tanda modulus. Bila kita hilangkan tanda itu, pastikan kita letakkan tanda plus minus untuk kita pecahkan, untuk jadikan dua persamaan kemudian. Okey, boleh So, kamu permudahkan. Okey, soalan nombor 2. Rajah menunjukkan segitiga ABC yang mempunyai luas. Okey, nampak benda dibagi segitiga dan dibagi luas. Persamaan garis lurus AC ialah y plus x minus 7 equals to 0. Okey, AC dibagi persamaan. Cari koordinat bagi titik C. Okey, dia nak kamu cari koordinat bagi titik C. Maklumat yang diberi yang pertama adalah luas. Okey, dibagi satu luas. Satu lagi adalah persamaan. Okey, jadi kedua-dua maklumat ni ada guna dia. Jadi kita teruskan. Kalau luas diberi, maksudnya kita boleh cari luas lah. So, kita andaikan gunakan luas. Okey, kita andaikan C ni koordinatnya adalah X, Y. Okey, jadi kalau dia maklumat yang diberi luas, jadi kita cuba guna luas. Jadi, formula koordinat pertama, cikgu ambil koordinat A. 2, 4. B, negatif 6, negatif 2. C, X, Y. A kembali 2, 4. Ini sama dengan 24. Okey. So, sekarang kita akan darabkan ke bawah. Ini tambah. Okey. So, setengah bawah sebelah kanan dia akan jadi 48. Okey. Cikgu terus bawa setengah ni ke sebelah kanan. So, sebelah kiri tinggallah darab sajalah. Negatif 2 darab 2. Negatif 4. Okey. Negatif 6 darab Y. Negatif 6Y. Tambah 4X. Tolak. Okey, bila tolak, kita ambil yang hijau ni. Okey, tolak. 4 darab negatif 6 jadi positif 24. Okey, cikgu terus buka je kurungan. Jadi, cikgu terus tolak yang warna hijau ni. Tolak negatif 2X maksudnya positif 2X tolak 2Y. Ini sama dengan 24. 24 apa? Dah darab 2 tadi kan? Jadi 48. Ini bawa ke sebelah kanan. Ini akan jadi 48. Okey? Okey. Nampak macam senang, tapi kadang-kadang benda yang sedikit pun kita boleh jadi silap. Betul tak? Jadi bila kamu darabkan dia, kena hati-hati. Okey, jadi kita permudahkan soal persamaan ini. Permudahkan. Okey, kita permudahkan. Cikgu cuba permudahkan kat sini. Okey, nombor nombor negatif 4, 24. Okey, negatif 4 tambah 24. Dapat apa? Positif 20. Okey. Kita ambil pula yang Y. Y
negatif ataupun X dulu Cikgu ambil X dahulu. Positif 4X tambah 2X. Jadi berapa? 4 tambah 2 positif 6X dan Y negatif tambahkan jadi 8Y. So ini sama dengan 48. Cikgu belum buka lagi modulus, jadi cikgu mesti lagi letakkan 48 sahaja. Jadi kat sini barulah kita akan buka modulusnya. Jadi kita akan dapat 20 tambah 6X tolak 8Y sama dengan plus minus 48. Okey, 48. Jadi sekarang kita boleh kalau kita tengok kat sini 26 dengan 8 ini kita masih lagi boleh permudahkan, iaitu kita boleh bahagi dengan berapa? Dengan berapa? Dengan 2 boleh. Bahagi dengan 2 kan? Okey, kita boleh bahagi dengan 2 iaitu ataupun di sini nampak tak? Kita boleh permudahkan lagi, nampak 20 ni kita boleh bawa ke sebelah kanan. Okey, boleh bawa ke sebelah kanan dan kita susun balik persamaan tersebut. Boleh? Sekejap Okey, kita bawa. Okey, kemudian kita akan pecahkan dia menjadi dua persamaan. Okey, iaitu 20 tambah 6X tolak 6Y sama dengan positif 48 atau satu lagi 20 tambah 6X tolak 8Y sama dengan negatif 48. Ini 8Y ni. Boleh? Jadi barulah kita akan susun dia. Contohnya 20. Okey, 20 ni boleh bawa ke sebelah kanan. Okey. So last sekali kamu akan dapat. Okey, kita akan dapat 6X tolak 8Y sama dengan 20 tolak 48. Jadi 28. Yang ini kita akan dapat 6X tolak 8Y sama dengan negatif 48 tolak 20 jadi negatif 68. Okey. Okey, jadi kat sini kita ada dua persamaan dan nampak tak dalam soalan kita ada satu lagi persamaan yang diberi. Okey, persamaan AC yang diberi kat sini. Okey. Jadi kat sinilah kita boleh gunakan persamaan AC ini untuk gantikan ke dalam persamaan yang kita perolehi tadi. Okey, so kat sini kita akan gantikan, contohnya ini persamaan pertama dan persamaan AC tadi kita boleh jadikan sebagai Y sama dengan negatif X tambah 7. Itu persamaan yang kedua. Okey. Kamu boleh cuba juga untuk gantikan juga di sebelah kanan ni iaitu gantikan juga Y sama dengan negatif X tambah 7. Ini persamaan kedua. Ini persamaan pertama. Okey, kita akan gunakan konsep persamaan serentak untuk menggantikannya. Okey. So, kamu boleh cuba. Cikgu nak kamu cuba kedua-dua ni. Okey. Apa yang kamu akan perolehi. Okey. Dan bila kamu dapat titik itu, cuba kamu bandingkan titik tersebut dengan rajah. Okey. Di mana kalau kamu perhatikan, rajah ini C-nya adalah X-nya mesti positif, Y-nya juga mesti positif. Okey. So, bila kamu dapat nanti, okey, kenapa sebab kita ada dua persamaan untuk mencari nilai X dengan Y tadi. Persamaan warna biru ni kita ada dua persamaan. Jadi, cikgu nak kamu explore sendiri. So, persamaan yang mana yang
akan memberikan jawapan yang tepat ataupun sesuai dengan Raja. Boleh? So, cikgu nak kamu cuba cari apa nilai X dan Y-nya menggunakan ini konsep persamaan serentak. Okey, persamaan serentak. Iaitu penggantian ke ataupun kita gunakan cara penghapusan. Tapi kat sini lebih senang untuk penggantian lah. Okey, contoh cikgu masukkan ini. Cikgu masukkan yang ini, cikgu selesaikan. Sebelah kiri. Okey, jadi kamu cuba soalan sebelah kanan betul tak dapat sama atau berbeza jawapan. Okey, so kita gantikan 2 dalam 1. Gantikan terus jadi 6x tolak 8. So y kita gantikan dengan negatif x tambah 7 sama dengan 28. So 6x tolak 8, negatif-negatif positif 8x tolak 8 darab 7 jadi 56 sama dengan 28. Okey. So 6 tambah 8 14x sama dengan 28 tambah 56. Okey. So 14x sama dengan 14 84. Okey, x sama dengan 84 per 14. So ini nilainya berapa? Nilainya adalah 6. Betul 6? Okey, x sama dengan 6. Jadi kita gantikan nilai x sama dengan 6 ke dalam persamaan 2. X sama dengan 6. Gantikan ke dalam persamaan yang kedua. Okey, untuk dapatkan nilai y. So, y sama dengan negatif 6 tambah 7. So, y sama dengan 1. Jadi, kalau kamu perhatikan yang pertama ni cikgu cari nilai x dan y. Dapatlah koordinatnya adalah, koordinat C adalah 6, 1. Okey. Jadi cikgu nak kamu cuba juga tengok untuk persamaan yang negatif tadi. Yang negatif, apa hasil yang kamu akan dapat? Adakah sesuai kita dapat nilai itu dengan raja yang diberi? Kalau kamu tengok yang cikgu dapat ni 6, 1 ni agak sesuai. Okey, sebab kedudukannya di bahagian atas. Sukuan pertama maksudnya dia adalah positif. Okey, sentiasa positif. Okey, jadi cikgu teruskan dengan soalan 3. Okey. Tapi kalau tengok dulu masa berapa ni. Okey, cikgu rasa soalan 3 ni cikgu nak kamu cuba sebab soalan 3 ni dia dah combine dah dengan soalan-soalan dalam mencari tembereng. Okey, menggunakan tembereng, kemudian mencari maksudnya ini melibatkan kesemua yang kita sudah pelajari sebelum-sebelum ni. Okey. Jadi soalan nombor 3 cikgu nak kamu cuba sendiri. Sekiranya ada masalah, kita akan bincang di dalam kelas bila kita berjumpa. Okey. So selamat mencuba semua. Assalamualaikum.